Buletin Didik 29 November bersama saya Syafri Izon Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perubahan sistem pendidikan kini menuntut murid-murid untuk cemerlang dalam bidang kokurikulum seperti sukan selain bidang akademik. Ini kerana ianya diambil kira dalam kemenjadian murid sekolah agar lebih menyeluruh dan holistik. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Abidin Marjan berkata, ibu bapa harus memainkan peranan dengan memantau dan menggalakkan potensi anak masing-masing agar boleh digilap pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan penutupan Karnival Sukan Prasekolah Zon Tenggara di Kompleks Sukan Tawau siang tadi. Anak-anak kita yang kecil ni adalah bersifat ceria, seronok, dan kita pupuk mereka menjadi seorang anak-anak yang berjaya pada masa hadapan, seimbang emosinya, mindanya sihat, sesuai dengan 3 asas utama dalam pendidikan, iaitu efektif, psikomotor dan kognitif. Dia satu gabung jalinan yang nampak saksikan. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat. Ini objektifnya ialah menyemai perpaduan. Kemudian membuka seluas-luasnya aspek-aspek pendidikan yang ada pada anak-anak itu. Seperti yang disentuh tadi, dari segi psikomotor, dari segi minda, semua itu akan diserapkan di dalam satu ini. Sebab apa? Di sini mereka bersaing. So, mengenal arti nilai-nilai yang perlu ada kepada seseorang pelajar dalam konteks yang lebih besar. Seramai 170 murid dari 4 daerah iaitu Tawau, Sempurna, Kunak dan Lahad Datu terlibat dalam karnival sukan berkenaan. Karnival sehari itu menyaksikan murid bersaing dalam pelbagai aktiviti sukan seperti futsal, bola jaring, bola warna dan balapan. Kerosakan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Lokman di Ibu Negara akibat ribut Sabtu lalu perlu segera dibaiki. Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerja pembaikan itu boleh menggunakan peruntukan kecemasan kerajaan agar keselamatan dan keselesaan pelajar sekolah itu terjamin. Saya ingat nak buat kerja betulkan bumbung ni dan boleh diguna balik kelas ni, boleh kena buat immediate. Jadi kalau isu soal bajet tak ada dekat kementerian kerana dah hujung tahun, maka kes-kes macam ni kita boleh pakai emergency budget. Sebab itu saya nak minta PIBG buat satu surat komprehensif dan saya akan cuba minta Kementerian Pendidikan atau pengarah Kementerian Pendidikan untuk melihat benda ini secara emergency. Untuk tindakan awal, beliau meminta agar bumbung sekolah itu dibaiki secepat mungkin bagi mengelak timbulnya permasalahan lain seperti sistem pendawaian. Selain kerja baik pulih, Datuk Seri Johari berkata, pihak berkaitan perlu melakukan pemeriksaan teliti untuk mengenal pasti punca bumbung tercabut, memandangkan hanya sekolah berusia 60 tahun itu rosak berbanding beberapa sekolah lain yang ada berhampiran kawasan itu. Bila berlakunya ribut, 12 kelas lah affected lah. So kita memang mengharapkan badan-badan kementerian ataupun ambil tindakan segeralah, sebab apa anak-anak akan peksa bulan 3. So kita berharap tindakan yang diambil lebih cepat, pantas untuk keselesaan anak-anak itu sendiri. Kejadian ribut itu merosakkan 12 kelas membabitkan hampir 500 pelajar tingkatan 4 dan 5. Ketika kejadian, sekolah tidak beroperasi. Ke arah usaha memberi ruang dan peluang bagi warga pendidik berkongsi amalan terbaik sekolah masing-masing, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis JPN Perlis menganjurkan seminar amalan terbaik di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Kangar baru-baru ini. Program itu melibatkan penyertaan daripada 90 orang warga pendidik dan 14 pembentang. Ia disempurnakan oleh Timbalan Pengarah JPN Perlis Hamidi Mat Saad. Beliau turut berkesempatan menyarankan warga pendidik untuk menggembling tenaga membawa perubahan dalam pendidikan berdasarkan dunia digital seiring dengan revolusi industri IR 4.0.
Jumlah kanak-kanak di bawah 18 tahun dianggarkan seramai 9.19 juta tahun ini, terdiri daripada 4.75 juta lelaki dan 4.44 juta perempuan. Menurut laporan statistik kanak-kanak Malaysia 2022 dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, jumlah kanak-kanak itu meliputi 28.1% daripada 32.65 juta jumlah penduduk negara ini. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, komposisi kanak-kanak di bawah umur 5 tahun pula adalah 2.39 juta atau 26% daripada jumlah kanak-kanak di Malaysia, dengan kanak-kanak lelaki 1.22 juta dan perempuan 1.17 juta. Putrajaya katanya merekodkan peratusan tertinggi kanak-kanak di bawah umur 18 tahun pada 2022 dengan 41.6% daripada jumlah penduduk Putrajaya 120,000, diikuti Kelantan 35.3% dan Terengganu 34%. Manakala Pulau Pinang mencatat peratusan terendah iaitu 23.4%. Bagaimanapun, Selangor merekodkan bilangan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tertinggi di Malaysia iaitu 1.81 juta, diikuti oleh Johor 1.12 juta dan Sabah 1.06 juta. Sementara bilangan paling rendah direkodkan di Labuan iaitu 30,000. Bagi pelalian, Datuk Seri Muhammad Uzair berkata, 4 liputan pelalian diberikan kepada bayi berumur kurang setahun, mencatatkan penurunan pada 2021 iaitu poliomyelitis, dipteria, tetanus and pertussis, DTP dan influenza B. Masing-masing menurun 3.5% kepada 94.2% pada 2021 berbanding 97.7% pada 2020. Bukan suatu yang mudah untuk menggarap pelbagai elemen dalam satu persembahan muzik. Selain bakat dan kebolehan, ia menuntut usaha keras untuk menjayakannya. Itu yang dibuktikan murid dari Sekolah Kebangsaan Sena di Kangar, Perlis apabila berjaya membuat persembahan alat muzik angklung dalam masa sama menari dan melakonkan pelbagai aksi. Persembahan lagu Mission Impossible ini nyata menarik perhatian. Dengan iringan muzik angklung, ada bahagian tertentu yang memerlukan tarian dan lakonan untuk disesuaikan dengan rentak iramanya. Menamakan diri mereka sebagai Lantera Sena, kumpulan 31 murid dari Kelab Angklung SK Sena terdiri daripada murid tahap 2 iaitu tahun 4 hingga 6. Latihan diadakan setiap 2 minggu di sekolah pada hari core curriculum. Dulu dia punya note tu, bila dah boleh ikut note tu, baru dia orang boleh main angklung. Angklung tu tengok kalau budak tu dia macam okey dan cekap, kita boleh bagi seorang budak main 3 sekali angklung. Satu angklung satu note. Jadi kalau budak tu cekap, kita boleh bagi seorang budak 3 note sekali main. Tapi budak tu kena betul-betul cekap lah. Kalau dia kurang sikit, kita bagi 2 note. Ada setengah budak dia memang tak boleh, 2 note pun tak boleh. Dia boleh 1 note saja sebab dia jadi macam confused bila nak pegang banyak angklung kan. Kalau yang tak boleh tu kita bagi 1 je lah. Kebanyakan pemain angklung ini mempunyai pengalaman membuat pelbagai persembahan di luar sekolah, hingga ada yang pernah terpilih dan dijemput membuat persembahan secara berkumpulan di peringkat kebangsaan. Difahamkan setiap persembahan disertai antara 16 hingga 18 pemain. Kelung ni dia menarik sebab kita main, kita rasa macam bila kita dengar lagu-lagu ni kita boleh menghilangkan stres. Lepas tu bila kita macam dia ada tarian untuk menari. So, contohnya macam contoh kalau ada setengah tu macam tadi kami menari tu ada bahagian part-part yang kami tak main, so kami akan menari untuk pastikan bahagian tu tak kosong supaya orang tengok dia rasa macam tak boring, dia rasa interesting. Peranan saya dalam grup ni, cikgu akan letak saya kat tengah lah situ. Sebab
Mungkinlah sebab saya dah lama masuk kot rasanya. Dua ataupun 3 macam tu. Selain lagu Mission Impossible, kumpulan Terbabit kini sedang menjalani latihan lagu Sakitnya Tu di Sini yang popular dalam kalangan remaja. Pastinya mereka amat mengharapkan agar kebolehan dan bakat dimiliki dapat membawa mereka terbang lebih jauh. Mempunyai personaliti diri dan berkeyakinan tinggi mungkin perkara biasa bagi sesetengah individu, namun berbeza bagi mahasiswa terutama yang bakal graduan yang perlu menempuh alam pekerjaan. Kelompok ini dikatakan semakin kurang persediaan sekaligus memberi persepsi negatif kepada generasi masa hadapan. Menurut selebriti terkenal yang merupakan penceramah jemputan pada program Beauty with Purpose One on One bersama Datin Elaine Deli yang berlangsung sempena Festival Convocation Universiti Malaya FESCUM 2022, tidak dinafikan graduan masa kini lebih mementingkan akademik berbanding kemahiran berkomunikasi khususnya secara bukan lisan atau non-verbal. It's how they stand, how they walk, how they carry themselves. Yang tu semua penting. Sebab I baru bagi tahu dia orang semua that people judge you within the first 17 seconds of meeting you. So bila you walk through a door, you already have to be very confident and very aware of your surrounding. When they go for job interviews especially, they will know macam mana nak senyum, how to be pleasant, macam mana dia orang kena carry themselves. Yang tu penting sebab statistics juga yang show statistik macam 15% aja yang akan hire someone who smiles and not someone who frowns. So yang tu memang penting lah, and I think that's the way forward, the non-verbal communication skills yang kita kebanyakan daripada kita lupa. Tambahnya, fokus utama harus diberikan kepada cara-cara untuk mendapatkan dan meningkatkan keyakinan diri. Ia juga secara tidak langsung dapat membentuk seseorang individu supaya mereka dapat menyumbang kepada masyarakat dan negara kelak. Bagi seorang peserta yang merupakan pelajar kursus undang-undang di UM, Rania Florian John Modiot, sesi ceramah ini dianggap penting untuk kesihatan mentalnya selain membantu mengatasi masalah dalaman yang ada dalam dirinya. Datin Elaine dia banyak cakap pasal confident gitulah. And then tadi kita orang ada meditation punya session, and then ada dengar lagu gitu, and then kami dapat bond. We definitely strengthen our bond. Kita orang share masalah kita orang sendiri, and then like she helped us by giving tips. And after this event, I definitely feel like more confident. And not there yet, but definitely slowly. Like after the event just now, dia lebih membuka mata saya because macam masa depan ni macam banyak lagi bidang yang saya boleh ceburi juga, bukan undang-undang, tapi mungkin macam wartawan. Menurut pelajar kursus Sains Aktuari, Muhammad Adam Mukris Muhammad Azhar pula, meskipun sesi ceramah ini lebih kepada topik pemerkasaan wanita, hakikatnya ia perkara umum yang berlaku di sekeliling tanpa mengira jantina. Pak, yang dia sebenarnya macam benda sama je, dia benda umum. Orang tak kisah lelaki ke perempuan, dia keberanian tu ke confidence tu kena ada, and then support. Itulah yang saya faham. Macam dia kata tadi, Datin Elaine kata, dia patutnya jadi macam workshop 2-3 hari. So maybe kalau dia jadi workshop, dia memang membantulah untuk graduan. Jelasnya, penambahbaikan yang boleh dilakukan pada masa akan datang termasuk sesi menyelesaikan masalah supaya mereka lebih terdedah kepada cara-cara terbaik mengatasinya dalam jangka masa panjang. Gunung berapi aktif paling besar di dunia, Mauna Loa di Hawaii meletus buat kali pertama dalam tempoh 40 tahun dengan mengeluarkan lava serta abu panas. Susulan itu, penduduk sekitar diletakkan dalam keadaan berjaga-jaga dan diberi amaran awal tentang risiko abu lava.
Gunung berapi Mauna Loa yang terletak dalam Taman Negara Gunung Berapi Hawaii meletus setinggi 4,169 meter daripada aras laut. Aliran lava panas keluar dari gunung berapi berkenaan selain menyebabkan pembentukan awan hitam dan asap di puncak Big Island. Perkhidmatan Geologi Amerika Syarikat USGS memberi amaran kepada penduduk di Big Island bahawa letusan dijangka dinamik dan pergerakan lahar boleh berubah dengan pantas. Menurut USGS, Mauna Loa telah meletus sebanyak 33 kali sejak 1843. Sesiapa sahaja tentu berasa teruja dan gembira jika disajikan dengan hidangan yang enak dan menyelerakan. Begitu juga haiwan apabila ribuan monyet di Lopburi, Thailand dijamu dengan buah-buahan, pencuci mulut dan sayur-sayuran segar sebagai tanda penghargaan apabila berjaya menarik pelancong ke bandar itu selepas pandemik COVID-19. Hidangan mewah untuk monyet itu disediakan oleh seorang ahli perniagaan, pekerjanya serta pelancong yang berkunjung ke situ. Difahamkan 2 tan buah-buahan dan sayur-sayuran bernilai lebih 100,000 baht atau lebih $2,800 Amerika disajikan untuk kira-kira 4,000 ekor monyet yang tinggal di jalanan atau di dalam kompleks Kuil Praprang Samyot di pusat bandar Lopburi. Antara buah-buahan premium kegemaran monyet yang turut disajikan adalah durian, ceri dan beri biru. Ternyata telatah monyet-monyet yang kelaparan itu melompat dan memanjat ke atas dulang yang berisi buah-buahan, menarik perhatian pelancong serta penduduk setempat. Rata-rata pelancong yang ditemui memberitahu mereka tidak akan melepaskan peluang untuk berkunjung ke Lopburi bagi menyaksikan sendiri acara unik ini. Acara memberi makan kepada monyet ini telah dimulakan sejak tahun 1989 sebagai satu cara untuk menggamit kedatangan pelancong ke wilayah itu. Dengan kuil Praprang Samyot yang dibina pada abad ke-10 sebagai tarikan utama. Di Bangkok pula, sebuah pawagam di pusat membeli belah menjadi tumpuan orang ramai apabila menawarkan all-you-can-eat popcorn dengan harga 199 baht atau kira-kira RM25. Pengunjung hanya perlu menggunakan kreativiti mereka dengan membawa apa sahaja bekas untuk mengisi popcorn berkenaan. Ada yang datang membawa kotak besar, bekas plastik, baldi dan bakul. Bukan itu sahaja, dengan harga satu tiket wayang, pelanggan juga boleh membeli minuman dengan isian semula tanpa had. Hari ini, saya akan menceritakan tentang kotak pen kaligrafi dari paper mache. Kebanyakannya adalah dalam bentuk segi empat sama yang digunakan untuk menyimpan peralatan kaligrafi seperti kalam, bekas dakwat dan juga pisau kecil. Kotak pen ini dihasilkan menggunakan teknik paper mache berlekur. Adik-adik tahu tak apa itu paper mache? Paper mache ialah perkataan Perancis yang bermaksud kertas yang ditumbuk. Ia menggambarkan teknik hiasan dalam menghasilkan sejenis bahan komposit yang terdiri daripada helaian kertas atau pulpa untuk membentuk permukaan yang rata. Ia kemudiannya akan dicat dan dilapisi dengan lacquer untuk mendapatkan permukaan yang berkilat sebagai sentuhan akhir. Teknik ini telah digunakan di seluruh dunia Islam dan apabila ia semakin popular, teknik ini telah dipelbagaikan mengikut kawasan ia dihasilkan. Mengakhiri buletin didik, keindahan sebuah taman sempena Christmas dan musim sejuk di Paris, Perancis yang dihiasi dengan pelbagai replika serangga gegasi dan organisma bercahaya. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan jumpa lagi. Assalamualaikum.